Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat Zudir bin Ghazali, PID 22191, dan hari ini saya akan membentangkan tentang haid. Setiap wanita wajib mengetahui tentang perbahasan hukum fiqh, darah haid, nifas dan istihadah. Ini kerana perkara ini melibatkan ibadah dan hubungan dengan pasangan mereka. Mengikut Al-Nawawi, bab haid adalah antara bab yang suka difahami serta sering berlaku kesalahan dalam kalangan ilmuwan besar. Bagi mengelakkan berlakunya kesalahan, kita perlu memperkenalkan kaedah untuk mengatasinya, dan khazanah ilmu Islam yang sesuai digunakan adalah ilmu kaedah fiqh. Faedah ilmu kaedah fiqh adalah sesiapa yang mengikut hukum fiqh dengan kaedah-kaedahnya, dia tidak perlu menghafal masalah cabang yang banyak jumlahnya kerana ia telah tercangkup dalam kaedah-kaedah kuliah. Saya Muhammad Harmi Firas bin Abdul Halil, PID 22118. Saya akan menerangkan tentang kaedah fiqh yang digunakan dalam pembahasan artikel ini, iaitu setiap perkara bergantung kepada niat. Kaedah ini adalah satu daripada 5 kaedah fiqh yang asas dalam subjek qawaid. Kaedah ini akan lebih difahami apabila mencermati definisi satu istilah yang ada pada kaedah ini, iaitu niat. Niat menjadi penentu utama sama ada suatu amalan tersebut bernilai ibadah atau sebaliknya. Hal ini demikian kerana setiap amalan, sama ada pahala atau dosa, bergantung kepada niat pembuat dan cetusan hatinya. Dalam hadis Nabi SAW yang disebutkan adalah innama a'malu binniyat, yang bermaksud sesungguhnya amalan berdasarkan niat. Haram ke atas seorang perempuan yang sedang haid membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran sahaja atau disertai dengan niat lain. Tetapi jika perempuan tersebut tidak berniat untuk membaca, sebaliknya bertujuan untuk berzikir ataupun memberi peringatan, bercerita tentang Quran atau perlindungan diri, maka hukumnya adalah dibolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Najib bin Yunus, PID 22332. Seterusnya, kaedah fiqh dalam perbahasan fiqh darah haid, iaitu al-yakinu la yazalu bisyak, iaitu keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Kaedah ini juga termasuk dalam al-qawaid yang dapat difahami jelas setelah memahami definisi bagi 2 istilah penting, iaitu keyakinan dan keraguan. Keyakinan adalah satu kepastian dan ketenangan terhadap hakikat sesuatu perkara tanpa sebarang keraguan. Manakala syak, iaitu keraguan, pula adalah satu keraguan terhadap 2 perkara yang bertentangan tanpa dapat dipastikan satu perkara yang lebih kuat daripada yang lain. Antara contoh pelaksanaan kaedah ini ialah Al-Saqaf mengatakan tidak ada khilaf bahawasanya apabila seorang perempuan melihat nakak, iaitu tidak keluar darah, maka wajib ke atasnya mandi, solat, puasa dan harus bagi isteri bersetubuh dengan suaminya. Hal ini kerana apa yang zahirnya ialah berkekalan suci itu dan darah tidak akan kembali. Dalam situasi ini, apabila seseorang perempuan melihat nakak, maka wajib ke atasnya mandi, solat dan puasa. Hal ini kerana walaupun ada kemungkinan darah haid datang semula, namun ia hanya kemungkinan dan padanya ada keraguan. Justru keraguan tersebut tidak dapat menghilangkan asal kewajipan solat dan puasa atas setiap mukallaf, kerana kewajipan tersebut adalah suatu perkara yang yakin, dan hal ini selari dengan kaedah fiqh, keyakinan tidak akan hilang dengan keraguan. Saya Muhammad Haziq Iqmal bin Husaini, PID 22138, akan meneruskan dengan kaedah dalam perbahasan fiqh mengenai darah haid, iaitu sesuatu itu adalah kekal mengikut keadaan asalnya. Kaedah ini merupakan salah satu daripada kaedah pecahan yang terbentuk di bawah asas al-yakin la yazulu bisyak, yang bermaksud keyakinan tidak hilang dengan sebab keraguan. Seseorang yang yakin dia berada dalam keadaan suci tetapi syak bahawa dia berhadas, maka dia kekal suci dan kekal dalam taharah, melainkan dia meyakini berlakunya hadas yang membatalkan taharah. Antara contoh perbahasan fiqh mengenai darah haid dalam buku Al-Ibanah wa Al-Ifadah, iaitu menurut pendapat Imam Syafi'i, apabila seseorang wanita hamil melihat darah keluar, ia boleh diambil kira sebagai haid dari sudut tempohnya, iaitu keluarnya sehingga tempoh sehari semalam. Isu ini bertepatan dengan dalil
mengenai haid, iaitu surah Al-Baqarah ayat 222 yang bermaksud, katakanlah haid itu kotoran, maka jauhilah isteri pada waktu haid. Nama saya Muhammad Yusri bin Jamal Nizam, PID 22057, Diploma Syariah dan Undang-Undang. Okay, pada hari ini saya akan menerangkan tentang kebaikan dan keburukan fik darah haid. Okey, keburukannya pada kajian saya dan rakan-rakan saya tidak mempunyai keburukan, akan tetapi dia artikel ini mempunyai banyak kebaikan. Okey, kebaikannya adalah artikel ini ringkas dan padat. Yang kedua, artikel ini mudah difahami oleh orang lain yang ingin merujuk artikel ini. Okey, artikel ini lebih terperinci daripada artikel yang lain kerana ia menghuraikan berkaitan kaedah fiqh dan mempunyai banyak pendapat mazhab yang lain. Saya Muhammad Hafizul bin Samsu, PID 22119. Okey, saya akan menerangkan kesimpulan. Kesimpulannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat sekurang-kurangnya 5 kaedah fiqh yang boleh digunakan di sebalik perbahasan hukum fiqh darah haid menurut mazhab Syafi'i. Barangkali terdapat kaedah-kaedah lain yang mungkin juga sesuai digunakan. Kesemua kaedah fiqh yang diterokai tidak dinyatakan secara jelas dalam buku tersebut. Hal ini membuktikan bahawa hukum fiqh menurut mazhab Syafi'i adalah hasil ijtihad para ulama, ilmuwan mazhab Syafi'i berdasarkan kaedah fiqh. Hal ini diharapkan dapat mengurangkan kekeliruan berkaitan perbahasan fiqh. Darah wanita yang berlaku dalam kalangan wanita secara umumnya dan para ilmuwan Islam secara khususnya. Kajian ini juga mencadangkan agar usaha penerokaan kaedah fiqh ini boleh diteruskan dalam perbahasan fiqh darah nifas dan istihadah pula. Itu sahaja daripada saya. Salam.